اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Surah 25. Muka surah 25 kita maklum. Tak tekoh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Kitabu ahkamit taharah. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum bersuci. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, Kitabu ahkamit taharah. Ini suatu kitab pada menyatakan, pada nak membahaskan, pada nak menerangkan hukum bersuci. Yakni hukum bersuci, maknanya bersuci itu terbahagi pada dua. Yang pertamanya bersuci dari sudut zahir, panggil bersuci juga, panggil taharah. Yang keduanya bersuci dari sudut batin. Maka bersuci dari sudut zahir dengan maknanya bersuci daripada najis lah, ataupun bersuci daripada hadas, sama ada hadas tu hadas besar ataupun hadas tu hadas kecil. Itu dia panggil bersuci dari sudut zahir, bersuci hak zahir. Ada satu lagi bersuci pada pihak batin. Maka bersuci pada pihak batin ni terbahagi juga dia kepada dua. Yang pertamanya bersuci pada bab akidah, itu panggil batin lah tu. Yang keduanya bersuci pada bab apa dia panggil hati kita tu, hak kena kepada ilmu tasawuf. Itu bersuci pada batin, pada akidah dan juga di hati kita daripada sifat-sifat yang dicela pada syarak. Maka dalam banyak-banyak taharah tadi, dalam banyak-banyak bersuci tu, hak paling utama sekali kita bersuci daripada aspek akidah. Hak tu hak paling utama sekali. Itu bersuci tu dengan bahawa bersuci pada zahir dan pada batin. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya dia kasih, dia paling kasih, maknanya kepada yang bertaubat kepada Allah, dan dia kasih kepada orang yang bersuci. Siapa yang bersuci yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut, yang dikatakan dengan al-mutatahhirin?
iaitulah bersuci hak dalam tiga-tiga tadi. Bersuci pada zahir, bersuci pada batin, iaitulah pada i'tiqad, dan daripada sifat-sifat yang dicela pada syarak. Maka bersuci tadi hak dalam tiga-tiga tu, hak paling utama sekali, yang paling besar sekali, iaitulah bersuci pada bab akidah. Bersuci akidah kita ni kena bersih daripada cemar-cemar, kotor-kotor, iaitulah akidah yang bukan daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu hak paling besar sekali. Kerana mana mungkin sembahyang kita tu nak diberi pahala kepada kita, melainkan akidah kita tu perlu sahih terlebih dahulu. Bandingan seperti pokok lah, pokok yang besar, ataupun sebelum jadinya satu-satu pokok tu, dia mestilah daripada akarnya yang sahih, akarnya yang sihat. Akar dia, umbi dia ke bawah tanah tu molek, barulah maknanya pokok tadi tu akan keluar buah-buahan, ranting-ranting dia. Maka akidah ni samalah bandingan dia seperti akar tadilah pada nisbah pokok tu. Kalau akar tu rusak, maknanya batang ataupun ranting-ranting dia, buah-buahan dia tu nescaya tak akan berbuah, takkan hidup dengan baik. Maka sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, ibadat kita yang kita buat, kalau akidah kita tu tak sahih, akidah kita tu tak betul, maka dia tidak ada tempat untuk dia duduk. Tak ada tempat dah sembahyang kita tu nak letak di mana, kerana asah kita tu rosak dah. Kerana tu pentingnya maknanya akidah tadi. Sebagaimana yang disebut oleh ulama, awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama iaitulah kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Tu awal sekali. Ataupun kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, la tusihul ibadah, tidak sahlah sesuatu ibadah, tak dikiralah satu-satu ibadah yang kita lakukan illa ma'rifatil ma'bud, melainkan baru sah ibadat yang kita buat setelah mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baru sah. Itu penting dia. Sebagaimana cerita sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu berada di Mekah tu, maknanya sedang membasmi ataupun duduk tanam di dalam dada-dada para sahabat dengan akidah lah. Maknanya ketika tu ibadat tak ada lagi, puasa tak ada lagi. Ada pun buku-buku ibadat ni hak lepas daripada hijrah dah. Ada pun hak sebelum daripada hijrah, 13 tahun di Mekah duduk tanamnya, duduk serapnya tentang ilmu akidah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu nak gambarkan kepada kita besarnya kita mengaji ataupun betapa pentingnya akidah tersebut. Betapa pentingnya kita belajar ilmu akidah. Tapi bukan dengan makna mengaji ilmu akidah sampai khatam dulu, barulah pergi kepada ilmu fiqh. Mengaji ilmu fiqh baru pergi kepada ilmu tasawuf, bukan dengan makna begitu. Mengaji itu samalah, serentaklah. Akidah pun kita belajar, fiqh pun kita belajar, ilmu tasawuf pun kita belajar. Belajar tu serentak. Tapi dalam tiga-tiga ilmu, hak utama sekali ilmu akidah. Kerana fiqh kita, ibadat kita tidak akan sah dia melainkan akidah kita tu sahih. Dan ibadat kita tu sahlah kalau kita belajar fiqh. Tapi belum tentu untuk meraih pahala. Nak dapat pahala daripada Allah dengan ibadat hak kita buat, terhenti di atas tasawuf pula. Kalaulah hati kita tu comel,
hati kita tu tidak ada sifat-sifat yang dicela, dia tak mari riak dan sebagainya, oh baru dapat pahala dari sudut hak kita buat ibadat kita tadi. Maka tiga-tiga ilmu ni saling lengkap melengkapi. Tapi dalam tiga-tiga ilmu ni hak paling utama sekali, hak tu ilmu akidah lah. Itu panggil bersuci. Bersuci maknanya tiga bahagian tadi. Pada zahir, hak ibadat kita ni bersuci daripada hadas dan najis. Yang keduanya bersuci pada batin, iaitu bersuci pada batin pada bab akidah, dan juga pada bersuci daripada sifat-sifat yang dicela pada syarak. Itu panggil bersuci. Ini bersuci pada bab fiqh, pada zahir. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum bersuci. Maka bila sebut kitab, dia adalah form-form dia sebelah bawah tu. Dia ada fasal-fasal dia. Maka fasal-fasal dia ni maknanya bab haid, ada bab wudu, ada bab menghilangkan najis. Itu fasal-fasal dia. Hak utama dia, tajuk dia iaitulah pada bab hukum bersuci. Setengah kitab dia tidak guna dengan kitab ahkam taharah. Setengah kitab dia tidak guna dengan ahkam taharah. Dia terus dengan kata kitab ahkam solah ataupun kitab solah. Setengah kitab guna begitu. Kerana apa guna begitu? Kerana setengah ulama, maknanya di antara hikmah dia, walaupun dia sebut kitabus solah terus kepada kitabus solah, tapi di bawah kitabus solah sama saja sebagaimana kitab kita ni. Ada bicara bab wudu, ada bicara bab najis, ada bicara bab haid dan sebagainya. Kerana ulama tak mahu kita orang biasa-biasa ni faham, oh nak belajar bab solat hanya tertentu kepada rukun-rukun, syarat-syarat sembahyang, perkara batal sembahyang. Oh setakat tu panggil sembahyang lah tu, ataupun panggil nak mengaji bab sembahyang lah tu. Bukan. Bab sembahyang ni merangkumi mula daripada bersuci lagi. Kerana itulah ulama membeza-bezakan. Di antaranya diawali dengan kitab ahkamit taharah, buat tajuk gitu. Ini ghalibnya begitulah, kebanyakannya guna begitulah cara kaedah dia. Ada setengah lagi menyalahi dengan maknanya tak buat kitab ahkamit taharah, terus kepada kitabus solah. Kerana apa guna kitabus solah terus? Kerana nak memberi faham kepada kita, nak mengaji bab sembahyang ni bukan semata-mata maknanya rukun, syarat serta perkara yang membatalkan sembahyang kita. Bukan sekadar tu saja. Naknya mula daripada bersuci lagi. Kerana itulah dia teguh dengan kitabus solah. Tapi dalam kitabus solah ada sebagaimana hak kita nak mengaji. Itu di antaranya kitab Hidayah tu Sibyan. Kalau kitab Jawinya, dia terus dengan kitabus solah, tak mendatangkan dengan kitab ahkamit taharah. Di kitab kita ni menjalani di atas kebanyakan ulama sunnatul musannif. Dia panggil nak ikut cara-cara ulama-ulama dahulu. Maknanya diawali dengan kitab ahkamit taharah lah. Kitab kita pun begitulah. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum bersuci. Yakni bersuci daripada hadas, sama ada hadas tu besar ataupun hadas tu kecil, dan juga bersuci daripada najis. Bermula segala air yang sah buat bersuci dengan dia dengan air. Bermula segala air yang sah, yakni segala air yang boleh, sah dengan makna boleh. Bermula segala air yang boleh, yang sah untuk kita buat bersuci dengan dia dengan air.
Mana air hak kita buat dengan dia untuk kita bersuci ialah barang, ialah sesuatu, ialah air yang turun daripada langit atau yang keluar, iaitu air yang keluar daripada bumi. Ini dia diawalkan dengan bicara berkaitan dengan air. Kerana apa bicara tentang air terlebih dahulu ni? Kerana air tu dia panggil wasail bagi wasail ibadah. Dia ni tangga kepada tangga maksud bagi ibadah. Maksud ibadahnya iaitulah nak sembahyang. Sembahyang tu tujuan utama, tujuan hak kewajipan daripada Allah Ta'ala-nya dalam peristiwa Mi'raj yang kita maklum, iaitulah kewajipan kitanya untuk solat. Maka hak tu dia panggil maqasid ibadah, maksud bagi ibadah. Puasa tu maksud bagi ibadah, maqasid bagi ibadah. Zakat tu maqasid bagi ibadah, tujuan ibadah. Itu sembahyang, puasa, zakat, haji, itu maqasid ibadah. Maka sembahyang ni salah satu daripada maqasid ibadat tadi, puasa, zakat, haji. Sembahyang salah satunya. Maka sembahyang ni pula nak sah dia kena berwudu. Nak sah dia kena hilang, kena kita jaga daripada najis-najis. Maka nak jaga najis, nak berwudu, nak angkat janab, nak angkat mandi wajib tu, maka yang tu tak dapat tidak alat utama dianya, iaitulah air. Berwudu tu dia panggil wasail bagi ibadah. Menghilangkan najis tu dia panggil wasail bagi ibadah. Maqasid ibadatnya sembahyang. Tangga bagi ibadat untuk sah wudu. Tangga bagi sembahyang untuk sahnya menghilangkan najis. Maka nak menghilangkan najis, berwudu, mandi wajib ni ada wasail dia lagi. Apa dia? Iaitulah alat utamanya dipanggil dengan air. Itu salah satu alat utamanya, air. Ada lagi alat lainnya. Air itu alat utama. Alat besar sekali untuk berwudu, alat besar sekali untuk bersuci tadi, iaitu air. Maka air ni dia panggil wasail bagi wasail ibadah. Tu air. Maka kena mengaji bab air. Ni kita maklum dah lah. Cuma kita nak perangat-perangat saja. Panah-panah. Jadi bermula segala air yang sah buat bersuci, air yang boleh kita buat untuk bersuci dengan dia, dengan air. Mana air yang boleh kita buat bersuci tu? Khabar ialah barang. Barang tu kena kepada sesuatu lah, ataupun barang tu kita kena kepada air. Ialah air, ialah barang, ialah sesuatu yang turun daripada langit atau yang keluar daripada bumi. Tu air ni hak boleh kita buat bersuci. Mana air hak turun daripada langit, air yang keluar daripada bumi, misalnya seperti air hujan. Itu satu, air hujan ni dia panggil air yang turun daripada langit, masuk dalam kategori hak turun daripada langit. Dan air embun, ini pun masuk dalam kategori air yang turun daripada langit. Dan lainnya lain daripada air hujan dan air embun. Mana air selain daripada air hujan dan juga air embun, iaitulah air, apa tak bagi tahu lagi tu, air salji. Kena kepada air salji. Ini hak turun daripada langit. Maknanya hak turun daripada langit ada tiga, iaitu air hujan, air embun dan juga air salji. Ini kategori iaitu hak turun daripada langit. Dan air laut, ini misal bagi air yang keluar daripada bumi. Ini misal dia ni. Hak tiga tadi misal bagi turun daripada langit. Adapun yang ni hak nak misalnya hak keluar daripada bumi. Mana? Dan air laut. Ini hak keluar daripada bumi ni. Dan air sungai.
Dan air mata air dalam bumi tu, air mata air dia panggil. Dan lainnya lain daripada air laut, air sungai dan air mata air, iaitulah air telaga. Jadi ada 4 air hak keluar daripada bumi, ada 3 air yang turun daripada langit, jumlahnya 7 kesemuanya air yang boleh kita buat bersuci. Tapi bila disebut dengan air yang turun daripada langit, air yang keluar daripada bumi, hak ni dibahagi begitu oleh ulama, dikira pada zahir, ditilik pada zahir. Adapun pada hakikat satu saja, iaitulah hak turun daripada langit. Kata hak keluar daripada bumi ni, hak asal-asalnya hak daripada langit. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, alam tara anna Allah anzala minas sama' ma'a fasalakahu yanabi'a fil ardh. Di dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala firmannya, tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu fikir bahawa Allah Ta'ala ni menurunkan daripada langit akan air. Itu dalam surah tu. Allah Ta'ala suruh kita fikir, tidakkah aku ni turunkan, maknanya daripada langit tu air. Maka air yang turun daripada langit ni, fasalakahu, dia menyerap ataupun dia mengalir ataupun dia hisap lah, yanabi'a fil ardh, dia meresap masuk ke dalam bumi. Maka hak keluar daripada bumi ni asalnya daripada langit. Cuma ulama bahagikan maknanya keluar daripada bumi, turun daripada langit. Hak ni dikira ditilik pada pandangan zahir. Dah air laut, dah nampak-nampaknya duduk atas bumi, keluar daripada bumi. Itu tilik pada zahir. Adapun hakikatnya, Allah Ta'ala cerita semuanya daripada langit. Apa tu? Menyerap masuk ke bumi, jadilah air laut, jadilah air sungai dan air telaga dan sebagainya. Itu hak kita ahli sunnah wal jamaah. Adapun di sisi Mu'tazilah, di sisi pegangan Mu'tazilah, bagi dia maknanya air ni daripada bumi. Itu Mu'tazilah, air daripada bumi. Lalu tu dah air daripada bumi, ada maknanya proses-proses tertentu sebagaimana sains kita belajar sekolah tu. Fotosintesis, hipotesis dan sebagainya, tak kira lah. Maka naik bergerak, naik ke atas, turun hujan. Ni bukan ahli sunnah ni. Ni Mu'tazilah. Pegangan Mu'tazilah, dia berpendapat dia, kita ahli sunnah wal jamaah semua air daripada langit, lalu tu menyerap ke bumi jadi air sungai, air laut dan sebagainya. Adapun Mu'tazilah tak, daripada bumi air tu, lalu tu ada proses-proses dia, maknanya naik ke langit, berat sangat langit tadi, turun jadi hujan. Tu hak Mu'tazilah. Tapi tidak merosakkan akidah lah. Tak jadi siapa tangguh kuku tidak. Kita mengaji sains tu tak ada apa-apa. Mengaji je lah, belajar ya. Tapi biar tahu hak kita, hak betulnya air ni semuanya daripada langit. Itu nas daripada Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut di dalam kitab suci itu. Itu bahagian air ada 7. Apa ni jenis airnya tadi? Ada 7. Air hujan, air embun, air salji, air laut, air sungai, air mata air dan air telaga. Jadi air ni, air yang keluar daripada bumi, air yang turun daripada langit ni, atas barang mana? Atas barang mana sifat? Cara bacanya maknanya begini. Air yang turun daripada langit, bahagiannya tadi air hujan, air embun, air salji, dan juga air yang keluar daripada bumi, air laut, air sungai, air mata air, air telaga tu, hak keluar, hak turun tu, atas barang mana sifat. Tak kira lah macam mana sifat, atas barang mana sifat, ada ia air
daripada asal kejadiannya, kejadian air. Tak kira macam mana air hujan tu, tak kira lah macam mana air embun tu, tak kira lah air laut tu macam mana sifat dia. Takdirnya air laut tu jadi hijau, takdirnya air laut tu jadi kuning, jadi merah, ataupun air hujan jadi warna pink. Tak kira macam mana sifat pun, panggil air tu boleh kita nak buat bersuci, kerana asal kejadian begitu. Hak galiknya warna putih, warna jernih, tiba-tiba air hujan tu keluarnya turunnya warna pink. Boleh buat bersuci kerana asal kejadian dia begitu. Air laut tu asalnya warna biru, tiba-tiba bertukar jadi warna hitam, tak apa, kerana asal kejadian dia begitu. Itu dia panggil air yang boleh kita buat bersuci dengan air yang turun daripada langit, yang keluar daripada bumi. Tak kira lah macam mana sifat dia, asal kejadian dia begitu, maka bolehlah kita buat bersuci dengan dia. Itu maksud atas barang mana sifat ada ia air daripada asal kejadiannya, kejadian air. Kemudian adalah air, terbahagi ia air tu pula atas 4 bahagi. Kemudian manakala dia telah bagi tahu kepada kita air hak boleh kita buat bersuci itu terbahagi pada 2, maka dalam 2 tadi keluarnya 7 kesemuanya. Hak dalam 7 tu pula adalah air tu terbahagi ia air hujan, air embun dan sebagainya tadi atas 4 bahagian. Semua air tu pula terbahagi pula dia kepada 4 bahagian. Mana 4 bahagian? Pertama daripada 4 bahagian air. Ini bahagian yang pertama. Suci pada dirinya diri air. Air tu zat dia tu suci, lagi menyucikan. Dia pula ada power untuk menyucikan, boleh menyucikan bagi yang lainnya, boleh menyuci bagi perkara-perkara yang lain. Serta tiada makruh istimal air tadi. Tiada makruh kita gunakan air tersebut. Ini kategori yang pertama. Dalam Arabnya sebut tahirun fi nafsi, mutahhirun li ghairi, serta dia panggil apa, ghairu makruh istimaluhu. Itu dalam Arab. Maknanya kategori yang pertama, diri air itu suci, serta bukan setakat dia saja suci, boleh buat minum dan sebagainya. Dia tu pula ada power untuk menyucikan yang lain, dan kita guna dia tak makruh. Ini bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua nanti, air itu suci dan dia juga menyucikan, boleh menyucikan yang lain, tapi makruh kita guna. Itu bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiganya, air itu suci tapi dia tak boleh nak menyucikan. Bahagian yang keempat nanti, air itu yang terkena najis. Air itu tak suci dah. Air mutan najis dia panggil. Itu bahagian yang keempat, air yang mutan najis. Itu 4 bahagian air. Satu-satu. Pertamanya daripada 4 bahagian, iaitulah air yang suci pada dirinya. Diri dia tu suci, zat air tu suci, boleh buat minum dan sebagainya kerana dia suci. Lagi menyucikan, lagi dia boleh menyucikan bagi yang lainnya. Bagi perkara-perkara yang lain, dia boleh nak menyucikan benda-benda yang lain. Ada power di dia. Dan tiada makruh istimal air tersebut. Kalau kita guna dia tak makruh. Mana bahagian yang pertama ni, hak suci, boleh menyucikan, guna dia tidak makruh. Dan iaitu air hak bahagian yang pertama ni, hak suci, lagi menyucikan, tak makruh kita guna dia. Iaitulah air yang mutlak. Air mutlak.
Apa air mutlak? Mutlak daripada qaid yang lazim. Atau mutlak ni bebas. Air yang tak terikat. Tak terikat, bebas daripada qaid yang lazim, daripada ikatan yang mesti, daripada qaid, daripada gantungan yang mesti. Itu dia panggil air mutlak. Air mutlak ni air yang dia tu bebas daripada pergantungan ayat hak selepas daripada air. Dia air yang bebas daripada pergantungan ayat hak selepas daripada air, yang mana pergantungan tu pergantungan yang mesti. Maknanya contoh air teh. Air teh ni dia panggil qaid yang lazim. Air yang mesti diqaidkan. Air yang mesti ada ayat selepas dia yang mesti kena kata. Apa dia? Air teh. Kalau kata air, orang tak faham. Di kedai no air, murak kita, kehendak kita no air teh, air kopi, kita kata no air. Atau kita tidak qaid dengan yang lazim. Lazimnya teh, kena sebut teh, kena sebut selepas daripada air teh. Itu qaid yang mesti. Maka tu dia panggil qaid yang lazim. Air teh, air kopi, air tebu, tu dia panggil qaid yang lazim. Ikatan ayat hak selepas daripada dia kena sebut secara mesti. Tak sebut, tak faham. Itu qaid yang lazim bagi. Maka air teh, air tebu ni dia panggil qaid yang lazim. Air mutlak, air yang bebas. Air yang tak terikat dengan qaid yang lazim tadi. Maknanya tak payah sebut ayat belakang tu. Cukup dengan air kita faham. Itulah panggil air yang suci pada diri dia, lagi menyucikan bagi yang lain. Tidak makruh kita guna dia. Apa? Air mutlak ni, air yang bebas daripada qaid yang lazim. Air semata-mata air. Air yang kita faham tu, kita kata air, tu panggil air mutlak tu. Cuma nama dalam istilah kita sebut air mutlak. Bukan dengan makna air tu nama dia air mutlak. Air lah nama dia ni. Nama suami kita nak air. Abang nak air apa? Air mutlak satu. Tu ganah apa? Dapat mengaji sikit. Tu istilah saja. Air mutlak ni air. Cuma mutlak ni nak maksudkan mutlak dia tu bebas daripada qaid yang lazim. Qaid yang lazim, qaid ikatan hak selepas daripada air yang mesti kena kata teh. Tak kata tak faham. Itu dia panggil qaid yang lazim. Adapun air mutlak bebas daripada qaid yang lazim. Maka tiada mudarat. Maka tiada mudarat qaid yang berurai. Maka tiada mudarat, tiada mengapa mudarat, tiada mengapa. Maka tiada memberi mudarat, tiada mengapa. Kait juga benda tu ada ikatan juga air selepas daripada tu. Tapi kait ikatan selepas daripada air ni yang terurai, yang bercerai. Yang bercerai pada keadaannya keadaan air mutlak. Tak kena baca kitab silap. Maka tiada memberi mudarat semula maka tiada memberi mudarat. Tak mengapa. Tadi air mutlak ni air yang bebas daripada qaid yang mesti. Dah begitu, maka tiada memberi mudarat. Tak mengapa qaid yang berurai. Tak mengapa kalau qaid kita ada ikatan selepas daripada air tu kena sebut juga. Tapi hak kena sebut qaid selepas daripada tu yang berurai, yang boleh bercerai, yang boleh berpisah di antara air tu. Tak mudarat pada keadaannya keadaan air. Tak mengapa pada keadaannya keadaan air tu mutlak. Misalnya bagaimana? Qaid yang terurai ni, qaid yang boleh kita berpisah dia, boleh kita pisahkan dia, seperti air telaga atau air sungai. Itu qaid juga tu. Air telaga kena kait, kena bagi tahu ayat belakang. Kalau tidak tak faham maksud kita. Kita nak air telaga, tiba-tiba kita kata air saja. Kita naknya misalnya kita ada
Nak buat bomo ke misalnya, nak kena air telaga malam Jumaat ni, kena cari air. Kita nak air telaga, kita naknya air telaga, tiba-tiba kita pesan pada orang nak air malam Jumaat. Murak kita nak air telaga malam Jumaat misal. Tu tak jadi tak faham. Kena kait juga. Tapi kait ni ikatan telaga selepas daripada air ni dia berurai. Dia boleh berpisah. Apa makna boleh berpisah? Kalau kita ambil air tu, air telaga kita ambil tadi, kita letak dalam cetong, jadi air cetong. Letak dalam botol, jadi air botol dah tak panggil dah air telaga. Itu panggil boleh bercerai. Air sungai pun sama, asal air sungai. Kita pun pergi ambil air sungai tadi, letak dalam baldi, jadi air dalam. Letak dalam gelas, jadi air dalam. Itu dia panggil boleh berpisah. Hak ni dia panggil air mutlak juga. Kerana kait dia tak lazim. Kait dia tu boleh berpisah. Kait dia tu boleh diceraikan. Orang faham tak? Itu dia panggil kait yang berurai. Seperti air telaga atau air sungai, atau lainnya lain daripada air telaga, air sungai. Apa lain ni? Air pahit kau. Katakanlah. Itu dia panggil air yang dikait juga. Kena sebut juga. Tapi dia boleh berpisah. Dan keluar dengan kait yang terurai, tak termasuk, keluar dengan makna tak termasuk, dan keluar tak termasuk dengan kait yang terurai, kait yang boleh bercerai tadi ni, iaitu air telaga, air sungai tadi. Keluar tak termasuk kait lazim, atau termasuk kait yang lazim. Kait yang lazim ikatan hak mesti. Ayat selepas tu mesti kena kata, tak kata tak faham, tu dia panggil kait lazim. Misalnya seperti air tebu dan air nyo. Air nyo tu bukan air nyiru. Air nyo tu dia silap, tu dia air nyo. Tadi pun ada tinggal juga tu, air telaga atau sungai, atau air sungai. Itu dia tertinggal. Ini air nyo, bukan air niru, air nyo. Itu air nyo, air tebu, air teh, air kopi, air Milo ni dia panggil kait yang lazim, yang mesti. Tak kata kopi lepas daripada air, tak kata teh selepas daripada air, tak kata tebu selepas daripada air, tak kata nyo kelapa selepas daripada air. Tak faham orang. Hak kita naknya air kelapa, tiba-tiba kita kata air, orang tak faham. Ni dia panggil kait yang lazim. Lazim dia tu sampai bila-bila. Kena sebut air kelapa sampai kiamat. Kena sebut air teh, baru orang faham sampai kiamat. Itu dia panggil kait yang lazim, yang tak boleh nak pisah. Kalau air teh, air kelapa diletak dalam gelas misalnya, tetap nama dia air kelapa. Air teh letak dalam gelas, asalnya duduk di dalam jug, letak dalam gelas, tetap panggil air teh dalam gelas kita yang asalnya dalam jug. Itu dia panggil air yang kait lazim, yang tak boleh nak dipisahkan nama dia. Itu dia panggil kait yang lazim. Maka kait yang lazim, air jenis kait yang lazim, tak boleh kita nak buat bersuci dengan dia. Tak termasuk dalam kata air yang suci pada dirinya. Tak termasuk dalam kata air yang boleh menyucikan yang lain. Tak termasuk dalam air mutlak. Tak boleh nak buat bersuci dengan air tersebut. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama kena kepada air semata-mata air lah. Itu air yang suci pada diri dia, lagi menyucikan yang lain, serta tak makruh kita guna. Apa dia? Air biasa, air mutlak. Yang kedua daripada jenis air, daripada 4 bahagian daripada bahagian air tadi. Yang keduanya daripada 4 bahagi, air suci. Air tu suci, diri dia tu suci, lagi menyucikan, lagi pula dia boleh menyucikan, tetapi makruh isti'mal air. Air tu suci, boleh, maknanya dia tu boleh buat minum lah, kerana dia suci. Tapi dia tu makruh kita guna, dan dia boleh menyucikan, boleh nak buat berwudu, boleh nak buat bersuci dengan suci-sucian yang lain, kaedah besar dan sebagainya. Tapi kita guna dia, walaupun dia ni suci, boleh menyucikan, kalau kita guna dia makruh hukum dia.
Ini bahagian yang kedua. Tadi tak makruh, ini makruh. Kata makruh kita guna tu pada badan, syarat. Kata makruh guna air hak suci lagi menyucikan ni, syarat dia nya guna pada badan. Makna pada badan iaitu kita buat minum, kita buat mandi, kita buat berwudu. Tu dia panggil guna pada badan. Guna untuk basuh apa tu kencing dan najis kita tadi. Tu guna pada badan. Guna dia tu makruh pada badan. Sungguh pun dia tu air yang suci. Sungguh pun dia tu boleh menyucikan kalau kira-kira. Sah lah kalau kita guna tu. Tapi makruh kita guna dia. Sah kita guna, tapi hukum makruh kalau kita buat dengan air tersebut. Guna kata makruh ni pada badan. Maknanya kalau selain daripada badan, hukum tak makruh. Hak makruhnya pada badan saja. Buat minum, buat mandi, buat basuh najis tadi, hak pada badan kita. Buat berwudu, hak tu makruh. Ada pun hak bukan pada badan, tak apa. Nak basuh baju misalnya, jiruh kereta misalnya, tak apa. Ni hak kata makruh ni pada badan je. Pada badan kita. Kata pada badan makruh tu pula syarat lagi. Tu syarat lah tu. Satunya makruh pada badan. Syarat laginya kata makruh guna tu. Orang yang ditakuti atasnya atas orang. Bagi orang yang ditakuti, bagi orang yang dibimbangi atasnya atas orang itu, dia bimbang apa? Penyakit sopok. Kalau dia guna ni, dia bimbangnya akan datang kepada dia penyakit sopok. Penyakit sopok ni kata guru penyakit bala. Kalau di sini tak tahu dah ni. Teluk Panglima Garang ni dia panggil apa? Penyakit sopok ni. Bala. Sopak jugalah. Macam mana sopak? Warna putih. Bukan panau. Panau. Oh, gitu deh. Kita orang-orang muda ni tak tahulah sopak ni. Itulah sopaknya, baros. Dalam bahasa Arab, baros. Kita dia ingat kau panau. Bukan panau rupanya. Makruh guna bagi orang, syarat yang kedua. Yang pertama tadi makruh guna pada badan. Kalau selain daripada badan, tak makruh guna. Syarat yang keduanya makruh guna ni bagi orang yang ditakuti atasnya atas orang. Orang hak dia bimbang penyakit sopok. Kalau dia guna air ni, takut-takutnya datang penyakit sopok tadi. Penyakit baros tu. Penyakit jenis ada putih di tubuh badan dia tu. Penyakit sopok ni. Dia takut datang gitu. Maka makruh dah dia guna. Bimbang saja. Tak cerak. Bukan mesti akan datang. Tapi dia bimbang, takut akan datang. Maka ketika tu bagi dia makruh diguna. Tapi kalau dia tak takut, dia tak khawatir akan datang penyakit sopok, walau dia guna air bahagian yang kedua ni, tak makruh lagi di dia. Kerana dia tak khawatir. Hak ni dia khawatir. Kalau aku guna, kebiasaannya ataupun bimbang-bimbangnya penyakit sopok ni akan datang kalau aku guna air ni, maka makruh dia guna. Ataupun kalaulah dia tu yakin kalau guna air bahagian yang kedua ni mesti akan datang penyakit sopok. Kerana biasanya begitulah. Aku guna tahun lepas misalnya air bahagian yang kedua ni, jadi selalu di kulit aku ni penyakit sopok. Maka dah terjadi dah sebelum ni begitu, maknanya yakin di dia akan ada penyakit sopok sekiranya dia guna air bahagian yang kedua. Maka ketika tu hukum ke atas orang tadi haram guna. Jadi haram dah, jadi bertukar dah. Tak jadi makruh lagi. Hak makruh ni hak bimbang. Hak 50-50. Boleh jadi terjadi penyakit sopok kalau guna. Boleh jadi juga tak terjadi di dia penyakit sopok kalau guna. Hukumnya makruh. Kalaulah memang dia rasa memang takkan jadi penyakit sopok di dia, harus guna. Ataupun kalau dia yakin penyakit sopok ni akan datang kalau dia guna, haram guna. Jadi berubah dalam hukum tadi. Ini kata makruh guna pada badan. Syarat yang pertama. Syarat yang keduanya bagi orang hak dia takut kalau dia guna air ni penyakit sopok akan datang pada dia.
atau atau air tambah, bukan juga tu. Air tambah, apa air tambah? Atau bertambah gitu. Atau bertambah penyakit sopok. Susun ayat semula. Susun ayat dengan maknanya makruh istimal air ini pada badan. Syarat yang pertama, bagi siapa makruh ni? Yang pertama tadi bagi orang hak takut penyakit sopok. Yang kedua makruh juga bagi orang yang ditakuti atas orang bertambah penyakit sopok. Susun semula ayat tadi, barulah kita faham nak baca. Yang ketiganya, orang hak makruh guna ni orang hak ditakuti atas orang, dia takut bertambah penyakit sopok. Hak ada dah di dia penyakit sopok ni, tapi kalau guna lagi dia bimbang-bimbangnya, bertambah lagi penyakit ni, penyakit sopok ni bertambah lagi menjala dia. Maka ketika tu makruh dia guna kalau dia bimbang bertambah penyakit sopok. Kok ada asal dah di dia ni sikit, bertambah, makin bertambah kalau dia guna air bahagian yang kedua ni, makruh dia guna. Itu tiga. Atau berkekalan tetap penyakit sopok. Itu susun ayat semula. Makruh kita guna air pada badan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kata makruh guna tu bagi orang yang ditakuti atas orang. Takut apa? Takut berkekalan tetapnya tetap penyakit sopok. Ada dah di dia. Kalau guna air ni berkekalan jadi tak sia dah. Maknanya penyakit sopok dia kalau guna air ni makruh kalau dia bimbang gitu. Ada dah di dia penyakit baros ni, penyakit sopok ni, tapi kalau dia guna air ni lagi, dia khawatirnya, dia bimbangnya, takut jadi berkekalan. Jadi tak hilang dah dengan ubat dan sebagainya. Kalau dia masih lagi guna air bahagian yang kedua ni, maka makruh dia guna air tersebut. Mana air bahagian yang kedua ni? Dan iaitu air bahagian yang kedua, iaitu air yang suci. Lagi dia boleh menyucikan, tetapi makruh kita guna dia. Dan iaitu air yang dipanas akan air yang terjemur. Air yang dipanas dengan makna air yang terjemur akan air yang terjemur, hak terpanas oleh matahari, oleh cahaya matahari. Itu syarat tu. Air hak bahagian yang kedua ni syarat dia, air tu air yang terjemur pada cahaya matahari. Kalau air panas, bukan dengan sebab matahari panas dia, dengan sebab elektrik tu dalam filter kita, air pagi-pagi kita mandi dengan air panas, tu bukan air musyammas tu. Tu bukan air bahagian yang kedua, hak suci lagi menyucikan, makruh kita guna gi, tak ada masalah, tu tak makruh. Hak kata makruh ni air musyammas ni air yang terjemur di bawah cahaya matahari. Tu syarat dia, cahaya matahari panasan dia. Tu panggil air musyammas, air yang suci air tu. Dan menyucikan, tapi guna dia tu makruh. Air yang terjemur di bawah cahaya matahari, itu syarat. Syarat yang kedua, nak kata air musyammah, air ni makruh kita guna ni, air yang suci lagi menyucikan tapi makruh. Syarat yang pertama, air tu hak terkena cahaya matahari panasan dia ni. Syarat yang keduanya, cahaya matahari tu pula terjemur air kita tu pada negeri yang panas. Itu syarat yang kedua, pada negeri yang panas. Kalaulah pada negeri yang iklim sederhana, iklim muktadil sebagaimana kita Malaysia, Indonesia, tak apa guna, tak jadi masalah. Hak kata makruh, hak kategori air musyammah ni pada negeri hak panas, pada negeri hak suhu dia, iklim dia tu panas. Maka dalam kitab-kitab sebut di mana? Iaitulah di Mekah dan di Madinah. Hak suhu sebagaimana suhu Mekah, Madinah, air tu panggil air musyammas. Maka di kita Malaysia tak ada lah air musyammas ni. Mengaji saja ya lah. Kalau pergi di
Mekah Madinah baru ada takdirnya kita letak di bawah cahaya matahari. Matahari di negeri Mekah, di negeri Madinah, air tu panggil air musyammas. Pada negeri yang sangat panas. Adapun kita Malaysia ni negeri yang muktadil panas dia, sederhana panas dia, suhu iklim dia, tak panggil air musyammas. Di kita Malaysia, Indonesia dan sebagainya ni. Itu syarat yang kedua pada negeri yang panas. Murak negeri yang panas disebut dalam kitab-kitab Mekah dan Madinah. Itu suhu sebagaimana Mekah dan Madinah. Itu panggil air musyammas. Air yang panas tu pula oleh matahari pada negeri Mekah dan Madinah, negeri iklim dia, suhu dia panas tu. Syarat yang ketiga, air hak dipanah tu pula pada bijana. Bijana mana? Bijana yang menerima tukul. Bukan menerima tawakal. Menerima tukul. Banyak kena baiki. Menerima tukul. Apa makna bijana yang menerima tukul? Bekas yang menerima tukul. Bekas yang menerima tukul ni maknanya sesuatu bekas yang kalau kita pukul dia, kalau kita tukul dia, tak pecah. Itu panggil bekas yang menerima tukul. Hanya jadi kemik saja. Apa benda tu? Besi dan juga tembaga maksud dia. Besi dan juga tembaga ni dia panggil bekas bijana yang menerima tukul. Kalau kita tukul dia, tak pecah. Tukul lah setara mana pun tak pecah. Macam mana pun kita tukul dia, tak pecah. Hanya jadi kemek saja. Itu dia panggil besi dan juga tembaga. Bekas tu kalau kita guna dia di negeri yang panas, lepas tu pula cahaya matahari yang memanaskan dia, itulah yang dikatakan air musyammas. Adapun kalau bekas tempayan tak menerima tukul. Tempayan kalau kita katak dia, kalau kita tukul dia pecah, dia panggil tidak menerima tukul. Tak apa kalau air dalam tempayan. Takdirnya di Mekah, di Madinah kita duduk ni, kita pun jemur di bawah cahaya matahari yang suhunya di Mekah dan Madinah, tapi bekas tu bukan bekas yang menerima tukul. Makna bekas yang menerima tukul, bekas tu kalau kita tukul dia, kalau kita katak dia, kalau kita nak pecahkan dia, tak pecah. Akan pecah. Itu dia panggil bekas yang tidak menerima tukul seperti tempayan. Sesuatu bekas yang kita buat dengan tanah ataupun kaca. Kaca tu panggil bekas yang tidak menerima tukul, kerana kalau kita tukul dia pecah. Dalam bekas tu letak di panas matahari pada negeri Mekah dan Madinah, tempat suhu yang panas, tetap tidak dinamakan air musyammas. Guna dia tak makruh lagi. Tak makruh lagi. Hak kata makruh ni syarat yang ketiga tadi, pada bekas yang menerima tukul. Maksudnya tembaga dan besi. Melainkan kata bekas yang menerima tukul juga. Hak ni tak termasuk dalam kata bekas yang akan jadi air akan jadi air musyammas, tak termasuk. Walaupun dia menerima tukul, kalau kita tukul dia pun tak pecah juga. Hak ni kalau kira-kira jadi air musyammas lah kalau tak dalam bekas dia. Tapi hak ni tidak, melainkan bijana emas dan perak. Sungguh pun dia menerima tukul. Kalau kita tukul pun tak pecah emas ni. Kalau kita tukul dia pun perak ni tak akan pecah dia. Sungguh pun begitu dalam bekas emas, dalam bekas perak. Kalau diletakkan air di dalamnya, diisi air dalamnya yang dipanaskan, yang dijemur di bawah cahaya matahari di negeri yang sangat panas, tetap tidak dinamakan air tak dipanggil air itu makruh untuk kita guna dia. Tak makruh. Kerana apa? Kerana kata makruh ni sebab dia kerana ada karat. Emas perak dia tidak ada karat. Adapun hak selain daripada emas perak yang jenis menerima tukul seperti besi, tembaga ni, dia menerima karat. Dia ada karat. Kalau oleh kerana tu bekas tu jadi makruh kita guna dia kalau diterjemurkan air tersebut di bawah cahaya matahari pada negeri yang panas. Emas perak tak jadi makruh. Cuma guna dia tu haram. Bekas emas daripada emas gelas kita ataupun tempayan daripada emas perak, haram buat gitu tu. Tu suku pula haram tu. Cuma nak cerita hukumnya, kalaulah takdirnya bekas tu emas, tak jadi air tu makruh kita guna.
Habis dan makruh pula titik situ. Ini ayat lain ni, ayat lain. Dan makruh pula air yang tersangat panas. Makruh juga hukum dia kita guna air yang tersangat panas. Ni tak syarat dengan cahaya matahari lah. Tak kira lah dengan elektrik ke dengan api ke, asalkan air tu air yang terlalu panas, makruh kita guna. Dan tersangat sejuk, air yang terlalu sejuk pun makruh kita guna. Kerana apa hukum jadi makruh kita guna air yang sangat panas, air yang tersangat sejuk ni? Kerana dikhawatiri wuduk kita tadi tu tidak rata. Ataupun kalau kita nak mandi wajib dengan dia, mandi wajib kita tadi tu tidak rata dengan air yang sangat panas. Maklumlah air yang sangat panas, kalau panas biasa tak apa, seperti heater tu, seperti kita mandi dengan air hujan, air panas tu, tak mengapa. Hak ni air yang terlalu panas, sekira-kira terlalu panas tu, kalau kita guna dia, wuduk kita tu tak rata, tu makruh. Kalau yakin tak rata, haram. Ni kalau kita guna dia bimbang-bimbangnya tak rata, makruh. Ataupun air yang terlalu sejuk, ketar kalau kita sentuh air tadi, ketar dapat badan kita kalau kita sentuh air tadi, makruh juga kita guna air yang terlalu sejuk. Itu makruh. Itu masuk dalam bahagian air itu suci lagi menyucikan, tapi makruh kita guna. Yang pertama air musyammas, yang kedua air yang terlalu sangat panas, yang ketiga air yang terlalu sejuk. Itu masuk dalam kategori yang kedua, air suci lagi menyucikan tapi makruh kita guna. Dan yang ketiganya wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Kita tazkirah sikit. Masih lagi di awal kitab. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Itu kita telah hurai berkaitan dengan makna bagi basmalah ataupun makna bagi Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah hurai makna dia. Jadi sikit lagi berkaitan dengan Bismillah. Itulah berkaitan dengan hikmah ataupun rahsia, sebab pengarang ataupun walidnya, pengarang-pengarang, penulis-penulis kita, dia mesti ataupun dia akan menulis pada awal kitab dia nya Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada rahsia dia, ataupun dia ada hikmah dia, ataupun dia ada sebab. Kerana apa? Kebanyakan pengarang-pengarang akan membawa datang Bismillahirrahmanirrahim pada awal kitab. Yang pertamanya rahsia dia ataupun hikmah dia, sebab dia kerana nak meniru aturan ataupun susunan-susunan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan nak tiru sebagaimana bukan Al-Quran saja, kitab-kitab yang diturunkan daripada langit yang ada 104 buah kesemuanya, yang dikatakan kutubus samawiyah,
kitab-kitab yang dibangsa, yang diturun daripada langit, ada 104 buah kesemuanya. Maka semua kitab tu semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam Al-Quran pun sama. Dalam banyak-banyak kitab kutubus samawiyah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala 104 buah tadi termasuk Al-Quran. Maka Al-Quran lah yang paling mulia sekali daripada kalangan kitab-kitab tadi. Maka Al-Quran dah dia tu paling mulia sekali pun maknanya awal-awal sekali dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak tunggu tu, nak tunggu susunan Al-Quran, nak tiru peraturan susunan Al-Quran, dan nak tiru susunan peraturan sebagaimana kitab-kitab yang lain selain daripada Al-Quran pun sama juga. Dia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma dalam bahasa masing-masing lah. Al-Quran dengan bahasa Arab. Kalau kitab Taurat, kitab Injil, kitab-kitab lain, suhuf-suhuf lain yang ada semua tadi 103 buah lagi, yang tu dengan bahasa dia lah. Dengan bahasa dia, tapi makna sebagaimana makna Bismillahirrahmanirrahim, tapi bahasa lain. Kita bahasa Arab Al-Quran, Taurat bahasa dia, suhuf-suhuf yang lain pula dengan bahasa masing-masing lah. Tapi pengertian makna dia iaitulah sebagaimana kita hurai hari itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama, hikmah dia, rahsia dia. Yang kedua, rahsia yang kedua, pengarang-pengarang ghalibnya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana nak beramal dengan mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana nak beramal dengan mafhum hadis, yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Pada riwayat yang kedua, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam. Riwayat yang ketiga, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ada 3 riwayat. Hak depan sama, belakang tu lain. Maknanya Nabi SAW sabda, tiap-tiap pekerjaan amrin, tiap-tiap pekerjaan yang mana pekerjaan tadi tu ada penting di dalam agama kita. Pekerjaan tadi tu bukan pekerjaan yang tidak penting dalam agama. Benda tu benda yang ada penting. Maka tiap-tiap pekerjaan yang ada kepentingan dalam agama yang tidak menyalahi agama, atau maksud zibalin, tiap-tiap pekerjaan yang tidak menyalahi agama, pekerjaan yang maknanya dikira penting di dalam agama kita, agama kita ambil iktibar pekerjaan tersebut, maka pekerjaan itu la yubda'u fihi, pekerjaan itu tidak dimulaikan padanya Bismillahirrahmanirrahim, tak mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Apa maksud fahuwa aqta? Maka pekerjaan tadi terputus ekor, kata Rasulullah. Terputus ekor pekerjaan tadi. Riwayat yang kedua, fahuwa ajzam, pekerjaan tersebut terputus jari. Riwayat yang ketiga, fahuwa abtar, pekerjaan tersebut terputus baka. Ada 3 riwayat. Satu, terputus ekor. Yang kedua, terputus jari, fahuwa ajzam. Yang ketiga, fahuwa abtar, terputus baka. Kenapa Nabi menggunakan terputus ekor, terputus jari, terputus baka? Supaya kita berfikir sesuatu benda yang ekor dia tidak ada, contohnya binatang, asal ada ekor, tiba-tiba tidak ada ekor, maka binatang tadi itu panggil binatang yang kurang, yang tidak sempurna. Begitu juga terputus jari. Rupa seseorang tu cantik misalnya, lelaki tu rupanya handsome misalnya, tapi jarinya tak ada, jarinya pudung misalnya, tidak sempurna, kurang lelaki tadi, perempuan tadi walau rupanya cantik.
Yang ketiga, terputus baka. Oh, beristeri dia, bersuami dia, tapi tak ada keturunan. Tak sempurna seseorang tadi. Kurang orang tadi dalam rumah tangga dia. Lalu tu Nabi menggunakan ketiga-tiga supaya kita fikir. Maknanya tiap-tiap pekerjaan ni ada nilai di dalam syarak kita, dalam agama kita. Tiba-tiba kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak mulai la yubda'u, tidak memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi, seperti binatang yang terputus ekor, kurang, tak sempurna. Ataupun seperti seseorang yang walidnya, tubuhnya elok belaka kecuali tak ada jari, tidak sempurna seseorang tadi. Ataupun seseorang tu yang berumah tangga tapi tidak ada keturunan, tidak sempurna seseorang tadi. Kita kalau tak mulai dengan Bismillah sama tak sempurna. Maknanya kurang barakah, maknanya naqisul barakah, kurang berkah pekerjaan yang kita buat tapi tak mula dengan Bismillah. Itu maksud bagi ketiga-tiga riwayat. Mana tiga riwayat? Fahuwa aqta, fahuwa ajzam, fahuwa abtar, terputus ekor, terputus jari, terputus baka. Maksud ketiga-tiga tadi iaitulah naqisul barakah, iaitu tidak ada keberkatan, sedikit keberkatan. Naqis bukan makna tidak ada keberkatan, kekurangan barakah. Tak sempurna, tak berkat mana pekerjaan yang kita buat sekiranya kita tak mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata Nabi SAW. Maka oleh kerana ada perkataan Nabi begitu, maka ulama nak ikut mafhum daripada hadis itu. Nabi tak ada kata kena mulai dengan Bismillah. Nabi tak kata begitu. Nabi hanya kata tiap-tiap pekerjaan yang tak mula dengan Bismillah tak berkat. Nabi tak kata kena mula dengan Bismillah, kalau tak mula tak berkat pekerjaan begitu. Ini dia panggil mantuk hadis. Nabi cakap secara direct, dia panggil mantuk hadis. Adapun hak ni mafhum. Nabi tak cakap direct suruh kita maknanya mula dengan Bismillah. Nabi tak kata direct, tak kata secara jelas. Tapi mafhum dia, apa yang kita faham daripada hadis, kalau nak keberkatan mulalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia panggil mafhum daripada hadis. Mana hadisnya tadi? Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Itu di antara rahsia pengarang kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka pekerjaan, tiap-tiap pekerjaan Nabi kata tadi, maknanya kalau nak berkat, mulalah dengan Bismillah. Kalau tak mula dengan Bismillah, pekerjaan tadi tidak sempurna. Apakah pekerjaan tu? Adakah semua pekerjaan maknanya mulai dengan Bismillah? Tidak. Tidak termasuk dalam kata mafhum hadis Nabi yang tidak mulai dengan Bismillah pekerjaan tadi maknanya kurang berkat. Tak termasuknya pekerjaan yang haram. Ini tak termasuk. Pekerjaan yang haram itu pula terbahagi pada dua. Pekerjaan haram yang zati. Ada satu lagi pekerjaan haram yang aridi. Hak mana kata tak termasuk dalam kata kalau mula Bismillah tak berkat pekerjaan. Apa ni, kalau tak mula dengan Bismillah tak berkat pekerjaan. Iaitulah haram yang zati. Haram yang zati ni maksud dia, haram dia tu dari sudut zat dia. Diri dia tu haram dah. Mana? Seperti zina, seperti minum arak, seperti berjudi. Ini dia panggil haram yang zati perbuatan tersebut. Pekerjaan itu haram yang diri dia tu haram. Maka kita mulai dengan Bismillah. Hak ni haram maknanya. Mula Bismillah, minum arak haram. Dan kalau seseorang tu kosak dalam hati dia dengan minum arak dengan kata Bismillah ni, mengubah air tu jadi halal, jadi kufur. Ini semata-mata minum saja-saja tapi kerana lidah dia tu senantiasa Bismillah, misalnya, dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Haram pekerjaan tadi. Ini tak termasuk dalam kata hadis tadi. Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan Bismillah tidak barakat, tak termasuk. Ayat itulah pekerjaan yang haram yang zati seperti minum arak, berzina, berjudi dan sebagainya. Adapun haram yang aridi,
Haram tu bukan diri dia tu haram, tapi haram tu baru sahaja datang hukum dia. Seperti kita nak mengambil wuduk. Kita nak mengambil wuduk, airnya tidak ada misal. Ataupun air ada, tapi tak mahu ambil dengan air milik kita. Kita pun nak ambil air wuduk dengan air yang milik orang lain tanpa izin dia. Kita pun ambil air tu, air curi misal. Air tu bukan kepunyaan kita. Maka nak ambil wuduk, sunat bismillah. Kullu amrin zibalin, masuk dalam kata kullu amrin tadi, tiap-tiap pekerjaan yang mana pekerjaan tu tidak menyalahi syarak, tidak menyalahi syarak. Pekerjaan mengambil wuduk tu, maka sunat bismillah. Tapi perbuatan air tadi tu kita ambil tu air curi, panggil haram aridi. Sunat juga kita baca bismillah, kerana haram tu bukan haram diri perbuatan kita hak nak ambil wuduk tu, haram pada air. Yang mana air tu air curi, perbuatan kita mencuri air tu, dia panggil haram aridi nama dia. Hak ni tetap masuk dalam kata kullu amrin zibalin. Itu yang pertama. Yang kedua, tak termasuk dalam kata kullu amrin zibalin, ialah pekerjaan yang makruh. Makruh mana? Makruh yang zati. Sama juga. Makruh ada dua, makruh zati, makruh aridi. Makruh zati ni diri dia tu maknanya makruh. Misalnya, kalau lelaki ya, isap rokok lah. Bagi pendapat kata makruh. Diri dia tu makruh. Maka dah begitu, isap rokok, bismillah, makruh. Makruh itu makruh yang zati. Apa lagi makruh yang zati? Tak sampai hati nak bagi tahu kat sini. Makruh yang zati. Minta maaf. Makruh yang zati, kalau kita berumah tangga, lihat pada kemaluan suami, suami lihat pada kemaluan isteri, itu makruh tu, diri makruh. Kita pun bismillah, objung kita bismillah, tengok pada kemaluan tadi. Itu pun panggil tak termasuk dalam kata kullu amrin. Makruh ucapan kita tadi tu. Adapun makruh yang aridi, makruh aridi ni seperti kita makan bawang. Bawang tu bukan makruh, diri bawang tu bukan makruh. Harus kita makan bawang, budu misalnya. Tapi kita nak makan bawang, nak makan budu misalnya, hok jenis bawang busuk ni mulut kita ni, kita nak pergi solat jemaah misalnya. Ataupun kita memang nak solat jemaah bersama-sama dengan orang ramai nanti. Tiba-tiba sebelum tu kita makan budu ataupun kita makan bawang, bawa pada mulut kita busuk, maka kita kata makruh aridi. Makan tetap boleh kita baca bismillahirrahmanirrahim, tapi hukum makruh aridi baru datang sahaja. Hukum makruh tu bila baru datang? Sebab kita makan bawang, kita makan budu yang asalnya harus benda tadi. Sebab makruh tu kerana kita nak bawa pergi jemaah jap lagi, dengan kita tak gosok gigi dan sebagainya misalnya. Hak tu tetap kita sunat baca bismillah, kerana makan-makan tu benda yang tidak menyalahi syarak, tidak menyalahi syarak. Habis itu benda yang tak termasuk dalam kata kullu amrin zibalin, benda haram yang zati, benda makruh yang zati. Habis kat situ tu di antara rahsia ataupun hikmah pengarang kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Setakat tu lah. Kita tazkirah kita ni tak bergerak lagi ni, bagi peluang kepada ibu-ibu, bapa-bapa ayahanda untuk beli kitab. Tapi tak ada lagi lah kitab tu. Nanti kita baca yang akan datang. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas tak buka.